Bismillah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita berpeluang lagi untuk kita teruskan kelas kita, iaitulah ibadat qauliyah, yang mana giliran kelas kita pada malam ini adalah Hisnul Muslim. Untuk kita sambung lagi membaca buku ataupun kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim. Sama-sama kita cuba memahaminya dan juga kita mengkaji bersama, kita bermudzakarah dan juga kita buat peringatan sesama kita tentang amalan-amalan yang sedang kita amalkan, ibadah-ibadah yang sedang kita lakukan. Kebanyakan ibadah-ibadah ataupun zikir-zikir, bacaan-bacaan dalam kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim ini adalah amalan, mungkin sebahagian besarnya amalan harian kita dah. Amalan harian yang kita dah terus menerus, alhamdulillah, dari dulu lagi. Cuma bila kita bincang sekali lagi, dua kali lagi, tiga kali lagi, kita akan bertambah lagi faham, bertambah lagi yakin dan bertambah lagi insya-Allah mendalami apa yang kita cuba huraikan ataupun kita cuba syarahkan bersama insya-Allah. Okey, ada yang bertanya tentang muka surat tadi ya. Kalau ikut tanda saya, kita keluar rumah, kelas yang sudah kita keluar rumah, kita tak masuk rumah lagi. Kita dah keluar rumah ramai-ramai, lepas tu belum masuk lagi rumah. Jadi doa untuk keluar rumah kita dah selesai dalam kelas lepas, Hisnul Muslim yang lepas. Dan malam ni insya-Allah kita nak masuk rumah balik. Kita nak baca doa ketika masuk rumah. Tajuk yang ke-11, zikir yang ke-18. Jadi kalau Kak Ayah sebut 17 tu maknanya zikir yang ke-17, betul. Zikir yang 17 tu last kita belajar, iaitulah zikir keluar rumah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk rumah, zikir ketika memasuki rumah, dan zikir yang ke-18. Susunan tajuknya yang ke-11. Okey, dengan lafaz bismillah insya-Allah malam ni mungkin tak banyak kita bincang sebab kita habiskan tajuk ni. Kalau kita nak cuba masuk tajuk yang berikutnya panjang pula. Jadi cuba kita masuk tajuk ni, habiskan dengan detailnya dan kita faham betul-betul. Dan sekira baki lagi masa, mungkin kita boleh bincanglah sedikit sebanyaknya berkenaan dengan mungkin ibadah Ramadan ataupun soal-soal persiapan Ramadan, macam mana, lebih kuranglah. Sebagai tazkirah, sebagai peringatan untuk diri saya dan juga untuk kita semua lah insya-Allah. Okey, sebagai maklumnya Hisnul Muslim ni adalah amalan harian kita seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lebih yakin, yang lebih kita selesa ketika kita utamakan amalan-amalan yang terdapat dalam kitab Hisnul Muslim. Bukan kita ta'assub dengan pengarang, bukan kita ta'assub ataupun kita hanya mengutamakan memilih kitab-kitab tertentu. Kita ta'assub dan kita utamakan dan kita dahulukan apa yang kita yakin bahawasanya itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ta'assub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling selamat sekali. Kalau orang tu ta'assub dengan mazhabnya, kalau orang tu ta'assub dengan tuan gurunya, kalau orang tu ta'assub dengan syekh-syekh tertentu, salah tak? Tak salah. Tapi jangan melebihi ta'assubnya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia ta'assub kepada satu-satu aliran, satu-satu jalan, satu-satu tarikat sampai dia tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mengaku dia tinggal, tapi hakikatnya dia dah tinggal. Contohnya lah, dia ada amalan tertentu 1000 kali, 10,000 kali, 20,000 kali sehari dia baca. Dia buat, dia istiqamah sepanjang hidupnya. Okey. Baik tak baik? Memang baik,
Tapi adakah Nabi buat? Nabi tak buat. Salahkah kita buat? Mungkin tak salah. Tapi yang kita tinggal yang Nabi buat tu, yang kita duk buat apa yang kita terima dari orang tertentu, maka ini namanya kita dahulukan orang lain, kita kebelakangkan Nabi SAW. Jadi macam orang macam ni, kalau kalau kita tanya dia ikut Nabi tak? Ikut. Dia sayang Nabi tak? Cinta Nabi tak? Sayang, cinta. Tapi cara tu tak ikut. Sunnah Nabi dia tak buat. Jadi nak kata selamat tu kita doakan selamat lah. Tapi nak selesa dan yakin dengan selamat tu tak yakin. Sebab dia banyak tinggal cara Nabi dan dia utamakan dalam hidupnya. Walaupun apa yang dia lakukan itu berganda-ganda susahnya apa yang ditunjuk, apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Ni wujud sebenarnya. Saya sentuh malam ni sebab wujud sangat-sangat orang itu bertakalluf, menyusahkan diri, memaksa diri siang malam dia buat amalan-amalan tertentu dan amalan-amalan itu tak dibuat oleh Nabi SAW. Maka orang macam tu kita takutnya amalan tu kalau betul, untunglah dia. Tapi kalau amalan tu tak betul, takutnya termasuk dalam golongan dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini bahaya ni. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nak nyatakan dan nak bagi tahu golongan mana yang bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi dalam keadaan beramal tu amalan yang banyak. Orang tu beramal dan ibadahnya banyak. Nama ibadah tapi ibadah yang tak betul lah. Amalannya banyak tapi rugi. Ini dalam surah Kahfi yang selalu baca. Allah nyatakan lagi, orang yang mana tu yang banyak amalan tapi rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu yang menyeleweng ataupun sesat jalan mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini. Wa hum yahsabun, dan mereka itu menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka apa yang mereka lakukan banyak-banyak itu adalah amalan tu baik. Yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka pada zahir mereka itu kata, baik. Apa salahnya? Benar baik. Apa salahnya? Takkan baik ini tak boleh. Tapi Allah sebut di situ, akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi. Dari segi banyaknya amalannya, tapi rugi. Ini banyak. Jadi kalau siapa tak ikut sunnah Nabi, maka kita takutnya tergolong dalam golongan ini. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita. Sebab itu, bila kita nak berbuku ataupun kita nak belajar ikut buku, biar buku itu meyakinkan kita bahawasanya sandarannya diambil dari hadis-hadis yang sahih. Seperti mana di depan kita ini, amanahnya pengarang ini, setiap apa yang dimuat masuk dalam kitabnya, walaupun sekerat, walaupun sebaris, nota kakinya ada. Nota kaki. Contohnya, doa yang ke-17, nombor 4. Bawah ni, Ahli Sunan. Wanzur Sahih At-Tirmidhi. Nombor jilid 3, muka surat 152. Dan Sahih Ibn Majah. Nombor kitabnya, nombor jilidnya 2, nombor muka suratnya 336. Siap dah bagi dah muka surat dan kitab nombor berapa. Sebab kitab-kitab hadis ni banyak jilid, banyak buku. Ada yang 11 buku, ada yang tak sampai 10, ada yang lebih daripada 20 buku. Macam Sahih Bukhari lebih daripada 27 buku. Buku jilid mujallad dia tu. Jadi dah bagi tahu siap-siap dah di sini ni. Boleh kita rujuk dan boleh kita buka balik kitab yang asal itu. Maka ini yang meyakinkan kita. Bila kita terima ilmu begini, pendek ke, panjang ke, kita yakin kata inilah yang Nabi amalkan. Inilah yang Nabi suruh kita. Inilah yang Nabi galakkan kita untuk kita utamakan lebih daripada yang lain yang belum pasti sahihnya, yang belum pasti selamatnya. Masya Allah. Mukadimah yang panjang. Sementara tunggu yang lain masuk. Okey. Jadi, Alhamdulillah, kelas-kelas sudah, kita dah tambah-tambah zikir yang ke-17 dah kita. 17 zikir dah kita lancar. Kita dah jelas dan kita dah hafal. Mudah-mudahan kita dah mula amal balik. Kita mula istiqamah balik. Kita mula perkemaskan balik apa amalan-amalan, doa-doa, zikir-zikir yang 17 zikir yang kita dah lepas bincang bersama.
Malam ni kita nak masuk zikir yang ke-18. Okey, zikir yang ke-18 ataupun tajuknya yang ke-11, Az-zikru 'inda dukhulil manzil. Zikir ataupun amalan bacaan ketika masuk rumah, memasuki rumah. Kita nak masuk rumah, Nabi SAW tinggalkan amalan untuk kita. Tengok, fi kulli saghiratin wa kabira. Nabi dah tinggal semua-semuanya. Yang kecil, yang besar, sekecil-kecil amalan pun Nabi ajar kita. Apatah lagi yang besar-besar. Jadi tak payah lagi lah kita nak tambah-tambah. Sebenarnya dalam agama ni cukup apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Itu lebih selamat. Ketika nak masuk rumah pun Nabi ajar kita jangan masuk sebarang, jangan masuk ikut suka-suka, jangan masuk dengan tak ada tartibnya ataupun tak ada adabnya. Walaupun rumah siapa pun ada adabnya dan ada cara nak masuknya. Kita mulakan dengan masuk rumah kita sendiri dulu. Apabila kita nak masuk rumah kita sendiri, Nabi ajar dalam zikir 18 ini berbunyinya, Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu saja. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Okey, boleh baca ikut saya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. wa ala rabbina tawakkalna. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang disebutkan dalam Ya Allah, ya Allah, ya Rabbina. Boleh tak ada masalah. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Mungkin dalam riwayat yang lain tak bercanggah makna insya-Allah. Wa 'ala rabbina tawakkalna wa 'alallahi rabbina tawakkalna pun makna yang sama insya-Allah. Okey, insya-Allah kalau saya tanya selain daripada doa ini apa yang kita lakukan? Kita tengok dulu. Kita tengok amalan kita dulu. Sementara saya minum sikit. Okey, silakan. Ada tak amalan-amalan bacaan-bacaan lain selain daripada apa yang kita sebut dalam kitab ini? Bagi salam, Ustaz. Baca doa dulu ke bagi salam dulu? Tengok juga kan. Hey. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Baca doa dulu, lepas tu bagi salam. Okey, salam. Doa yang sama ke? Doa ini ya? Itulah doa tu lah. Doa ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok Masya Allah bila kita buka ruang untuk tambah-tambah, maknanya ada tambahan yang bagus. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada sebut dalam kitab ini. Cuma dalam syarahan dia. Dalam kitab ringkas ni yang saiz poket ni, dia sebut seringkas saja. Tapi dalam syarahan yang kita akan baca bersama nanti, dia dah sebut semua tu. Jadi itulah amalan muslimah, insya-Allah sebagai perisainya adalah seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau tengok dalam makna pun, kita terjemah dulu. Bismillah, dengan nama Allah, walajna, kami masuk. Walaja maknanya dakhala, kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah, kharajna, kami keluar. Maknanya kami keluar sekalipun, sekali lagi, ataupun yang dah keluar, boleh kita gunakan dua-dua makna. Bismillahi kharajna maknanya dengan nama Allah juga yang kami dah keluar. Ataupun Bismillahi kharajna dengan nama Allah juga yang kami akan keluar selepas ni, sekiranya keluar lagi. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Allah kami bertawakal ataupun kami menyerahkan segala urusan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala jua yang kami serahkan segala urusan kami. Segala gerak-geri kami, segala jadual kami, segala tingkah laku kami, segala apa yang kami nak lakukan, kami serahkan kepada Allah. Minta Allah Subhanahu wa taala susunkan, aturkan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok makna 3 ayat ini, betul-betul kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala betul dan benar makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu betul.
Betul-betul kami bergantung segala perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala pertolongan dan bantuan yang kami harapkan untuk selamatkan dunia akhirat kami, Allah Subhanahu Wa Taala jua. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang kami harapkan. Jadi di sini makna tauhid itu, makna kita bergantung dengan Allah itu semakin tinggi kalau kita menghayati apa yang kita baca ini. Bila kita letakkan Allah segala-galanya, maka yang lain semua tewas. Semua tumbang belaka. Kalau katalah masuk rumah tu takut ada apa-apa ke kan, ada apa-apa mudarat ke, apa-apa membahaya ke, insya-Allah dengan doa ini seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah selamat kita. Okey. Wa ala rabbina tawakkalna dan thumma liyusallim ala ahli. Sambungan dalam kitab kita, thumma kemudian liyusallim hendaklah. Ini berat juga ni. Ini kita nak kena tekan malam ini untuk kita jadikan sebagai amalan lazim kita. Sebab apa? Dalam hadis ni liyusallim hendaklah. Hadis ni datang akhrajahu Abu Dawud وحسن إسناده العلامة ابن باز وفي الصحيح إذا دخل الرجل ada dalam Sahih Muslim pun ada doa yang satu lagi ataupun yang kita akan baca lagi insya-Allah dalam syarahan nanti dalam Sahih Muslim pun ada. Poinnya di sini thumma liyusallim ala ahli, kemudian selepas pada baca doa, maknanya baca doa dulu, thumma kemudian liyusallim hendaklah dia memberi salam ala ahlihi ke atas ahlinya. Ahlinya ahli siapa? Ahli keluarga. Ahli keluarga siapa? Yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Kadang-kadang yang tak ada, yang kadang-kadang kita masuk rumah tak ada orang, macam mana tu Ustaz? Itu belum lagi. Itu satu soalan. Sekarang ni yang dah ada rumah sekarang ni. Ahlinya ni siapa ahlinya ni? Anak orang tua kita, anak beranak kita. Bukan ke? Boleh. Macam ni. Ahlinya, kalau kita tengok dhamir ni, kata ganti nama nya di sini, dia sesuainya, dia kembali kepada yang paling dekat. Yusallim, siapa yang memberi salam di sini? Kita. Maknanya ahli keluarga kita lah. Kalau kita yang beri salam, ahli keluarga kita. Dan juga boleh kita faham, yusallim ala ahlihi ni, kita boleh rujukkan hi ni kepada al-manzil. Ahli al-manzil. Orang ahli mana? Ahli rumah. Ahli rumah dia lebih umum. Termasuknya ahli keluarga kita dan siapa-siapa yang ada di dalam tu. Yang nampak dan yang tak nampak. Ada yang tak Yang nampak? tak nampak takut Ustaz. Itulah. Sebab tu kita kena buat baik. Yang tak nampak tu yang risau. Itu yang kena bagi buat baik dengan dia. Jangan kita khususkan ahli keluarga, nanti dia jealous kata alamak tak bagi salam kepada dia, dia kacau, dia usik sikit. Jadi biar niat kita kepada semua ahli rumah, siapa yang dalam rumah tu, insya-Allah para malaikat, jin-jin muslim, insya-Allah mereka pun perlu salam juga. Perlu salam. Jin muslim perlu salam, malaikat tak perlu salam, tapi sebagai hormat kita beri salam juga. Kita niatkan untuk mereka yang ada dalam rumah. Tapi di sini ahli di sini boleh kembalikan kepada dua, sama ada orang yang beri salam ahlinya ataupun rumah yang kita masuk tu ahlinya, ahli rumah tu siapa yang ada, kita niatkan salam itu assalamualaikum kepada semua. Dan nanti dalam assalamualaikum wa ala ibadillah salihin itu nanti kita tambah kemudian ya. Okey, jadi sampai sini dulu dalil ataupun hadis ataupun zikir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai amalan kita ketika nak masuk rumah. Dua perkara. Yang pertamanya baca doa ini, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian amalan yang kedua, beri salam. Hendaklah di sini fi'il amr di sini. Hendaklah yusallim di sini, kata di sini kata suruh.
dia suruh kita beri salam, maka kita kena beri salam. Jadi kalau tak beri salam, kita dah tak ikut cara yang disuruh. Satu. Yang keduanya, banyak kebaikan memberi salam ketika kita masuk rumah. Walaupun tak ada tersautan, Ustaz. Itu masalahnya. Jadi bila beri salam, jangan perlahan sangat. Bila perlahan sangat, orang Oh, tak dalam dengar. rumah tak dengar. Jadi mereka tak jawab salam. Jadi tak berhasil walaupun kita dah beri salam secara perlahan. Biar salam itu didengari yang Ada. hidup, yang ada, yang hidup. Sebab ada yang mati dalam rumah tu. Yang mati kecil, yang tidur, jangan kita kecoh sangat. Sebab ada juga hadis Nabi SAW, kalau kita rasa-rasa separuh ahli rumah tu tidur, separuhnya hidup, sampai separuhnya tak tidur, maka suara kita tu cukup-cukuplah yang tak tidur tu dengar. Jangan kita pasang mic sekuat-kuatnya, satu rumah kita gegarkan dengan salam. Itu pun bukan sunnah Nabi. Nabi pun jaga orang tengah tidur. Walaupun ahli keluarganya sangat jaga, sebab mereka tidur bukan saja-saja tidur. Mereka tidur perlu rehat. Tapi tidur ahli keluarga Nabi, tidur zaman sahabat, zaman Nabi tak sama dengan tidur kita lah. Kalau agak-agak tidur kita, memang kita keluar pagi tadi, dia tidur lagi anak kita kan. Balik pun masih tidur lagi, itu bukan sekadar kita beri salam sekuat-kuatnya. Dengan satu baldi air kita simbah pun boleh. Jangan raikan orang tengah tidur lebih melebihi batas. Kalau sampainya solat dia tak bangun, tak raikan tak apalah. Kan? Yang Nabi raikan ini orang yang tengah tidur yang betul-betul perlu rehatkan badan. Yang tu kita nak kena hormat orang tengah tidur. Okey, habis di sini cuba kita masuk tengok dalam syarahan yang sangat-sangat menarik. Apa yang ada dalam hadis ini. Nabi SAW berikan kelebihan ataupun fadilat apa yang kita dapat. Okey. Hadis 18, kalau tengok kepada nas yang asalnya, dia ada tambahan lagi. Dia ada tambahan lagi. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Thumma liyusallim ala ahli. Maknanya, dalam kitab kecil, pengarang hanya memadai dengan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tapi kalau tengok kepada hadis yang asalnya, maknanya ada riwayat yang lebih panjang, inilah bunyinya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Kat ayat yang sebut tadi, ada ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian dia bagi salam ke atas ataupun kepada ahlinya. Okey, sebelum kita masuk, kita jelaskan fadilatnya. Waktu masa kita nak baca ni bila? Doa ni bila kita nak baca? Agak-agak bila kita nak baca doa ni? Doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Depan pintu ke Ustaz? Okey. Depan pintu, waktu nak buka pintu, dan seperti mana yang kita belajar ketika nak keluar rumah. Kan banyak doa kan? Tak semestinya habiskan, kita berdiri lama-lama depan pintu, habiskan, tidak. Maknanya kita boleh agak-agak dan kita boleh bajet masa tu. Sambil-sambil kita keluar, kita dah mula baca. Lepas tu separuh lagi sambil-sambil kita keluar pun dah boleh keluar. Tak semestinya habiskan doa itu dulu baru boleh keluar. Tidak. Sebab doa tu banyak, panjang. Macam ini pun, kalau kata nak kena berdiri, kena habiskan, sementara nak lancar, kena baca satu-satu apa semua tu, tak semestinya. Maknanya insya-Allah ketika kita nak menuju nak sampai ke pintu tu, ada lagi dalam beberapa langkah kita boleh baca, ngam-ngam sampai je terus assalamualaikum dan masuk. Tak semestinya kita berhenti di depan itu baca dulu. Jadi satu susah payah pula kita nak kena berdiri lama-lama kan. Okey. Kita tengok lafaz hadis yang asalnya daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat bernama Abu Malik Al-Ash'ari.
Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul, apabila hendak memasuki seseorang rumahnya, maka hendaklah dia membaca ataupun berkata, falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahli. Ini kata-kata Nabi SAW. Apabila seseorang itu nak masuk rumahnya, hendaklah dia berkata ataupun dia membaca doa ini. Hendaklah pula. Nabi pula baca, hendaklah, maka ini suruhan, perintah dari Nabi SAW untuk kita membacanya. Okay, lafaz ini yang kita dah syarahkan ini, lafaz ini dalam Sunan Abi Dawud ataupun Sahih Abu Dawud. Sunnah Abu Dawud. An جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. Hadis ni penting juga ni. Hadis ni penting juga. Okey, kalau kita tengok hadis yang pertama Abu Malik Al-Asy'ari kita dah syarahkan. Sekarang ni kita nak syarah hadis yang kedua, hadis Abu Jabir, sebab dia ada kaitan Dia ada kaitan dengan doa yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita bacanya. Apa Nabi SAW berkata dan didengari oleh Jabir ni, Nabi SAW berkata ataupun bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitah, apabila seseorang itu memasuki rumahnya, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi, maka seseorang itu membaca ataupun zikir Allah, membaca doa tadi. 'Inda dukhulihi, ketika memasuki rumahnya. Wa 'inda ta'amihi, dan bila dia masuk rumah, kebanyakan dia makan, kan? Bila dia makan pun dia zikir Allah, maknanya dia baca bismillah. Seperti mana sunnah Nabi ketika nak makan baca bismillah. Qala syaitan, apabila seseorang itu melakukan dua perkara ini, ketika masuk rumah dia zikir, baca zikir, dan ketika dia nak makan pun dia zikir Allah, syaitan akan berkata sesama mereka, la mabita lakum wala asya, tiada tempat tinggal bagi kamu dan tiada makan untuk kamu. Syaitan berkata, orang yang baca zikir itu dah tak tinggal peluang untuk kami duduk di dalam rumah yang sama, dan kami, syaitan tu tak ada peluang untuk makan bersama bila zikir Allah. Dan sambung lagi, wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulih, dan apabila dia masuk rumahnya dan dia tak zikir Allah, dia tak baca doa tadi ketika masuk rumahnya, qala syaitan adraktumul mabit, maknanya syaitan berkata sesamanya, adraktumul mabit, maknanya sekarang ni dah ada tempat tinggal, kita boleh duduk sama orang yang tak zikir ni, orang yang tak baca doa ni, kita boleh duduk dan sama-sama dia. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, dan orang yang sama tak zikir, tak baca doa waktu masuk rumah, dan tak zikir dan tak baca doa waktu makan, qala syaitan berkata lagi, adraktumul mabita wal 'asha, sekarang ni tempat tinggal pun ada, makan free pun ada. Masalahnya bukan kita hirau dan kita kisah pun syaitan nak tidur mana, dia ada bilik tak ada bilik, dia ada tempat tak ada tempat, dia boleh makan ada makan ke, tak ada makan ke, dia lapar tak, itu bukan cerita kita, bukan kita ambil kira pun hal itu. Yang kita risau dan kita takutnya, apabila kita beri ruang untuk syaitan ada di samping, di sekeliling, di sekitar kita, maka banyaknya peluang untuk dia tipu kita, maka banyaknya masa untuk kita terikut dia. Sama juga waktu makan, kalau dia makan bersama kita, kan selalu orang tua sebut kan, kalau tak baca bismillah nanti syaitan makan, berebut nasi dengan kita, kita tak kenyang pula. Ataupun kadang-kadang
istilahnya kadang-kadang dia datang begini juga. Kalau seorang itu makan melahap sangat, makan tak kenyang-kenyang 3-4 kali, tambah. Sampai orang kata, tadi baca bismillah tak tadi? Seolah-olah dia makan bukan untuk dia suap untuk syaitan sekali. Itulah ambil daripada sini lah juga kadang-kadang mafhum kita ni, cerita-cerita kita lama-lama ni, ada juga nasnya, ada juga hadisnya. Kebetulan ada ni baguslah. Maknanya betul lah tu. Seseorang itu kalau makan tak kenyang-kenyang, maknanya tak ada barakah dalam makan tu. Makanan tu tak ada barakah sebab syaitan makan bersamanya. Ini dalilnya. Nabi SAW sebut dalam hadisnya, dalam hadis ini, syaitan itu memang akan kacau kita waktu kita masuk rumah. Itu masa untuk dia jadi penentuan dia bebas untuk memasuki rumah itu dan kacau ahli rumah tu, ataupun waktu makan juga ada peluang dan dia bebas untuk dia masuk campur untuk dia kacau waktu kita makan. Sebab makan ni, bila kita makan dah tentu minum. Bila kita minum dan makan, antara punca yang asbab yang besar juga untuk berlangsungnya kehidupan kita sama ada sempurna ataupun tidak. Akan menentukan kesihatan kita, kecergasan kita, semangat hidup kita. Kalau kita makan baik, kita minum sempurna. Dan sebaliknya, kalau makanan itu tak ada manfaatnya, makanan itu tak berkat, maka akan menjejaskan kesihatan kita, ibadah kita dan banyak perkara lagi lah yang ada tempiasnya disebabkan makanan kita tak sihat, makanan kita tak betul ikut sunnah. Maka dia akan menjejaskan, akan merosakkan jadual harian kita supaya kita menjadi seorang hamba yang tertib, ataupun kehidupan yang sunnah, ataupun yang kehidupan yang tersusun ikut apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua punca ini penting. Waktu kita masuk rumah, penentu sama ada syaitan dapat kuasai kita, dapat bersama kita untuk dia tipu kita, untuk dia hasut kita, untuk dia bisik kita macam-macam buat benda yang bukan-bukan, ataupun kita boleh mencegahnya daripada awal lagi sebelum ketika kita masuk rumah kita dah baca doa ni ataupun zikir ini, syaitan kata la mabita lakum, maknanya rumah ni dia dah tak boleh masuk. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, ketika kita makan penting juga untuk kita zikrullah, baca zikir Allah, baca bismillah sekurang-kurangnya, doa, maka syaitan juga tak boleh kacau makanan kita dan kita akan makan dengan sempurna, sihat badan kita, maka insya-Allah kita dapat ibadah dengan baik dan sempurna. Masya-Allah. Okey, sangat-sangat menarik perkara ini untuk kita ambil kira dan ambil buat perkara ini sebagai amalan yang betul-betul teliti. Mungkin antara kita alhamdulillah apa yang saya sebut ni semua dah buat. Tak pernah tinggal. Mungkin antara kita, masya-Allah hebatnya. Tapi alhamdulillah bila kita baca dalam hadis ni dan kita terjemahkan dan kita syarahkan, bertambah lagi faham. Itulah puncanya, sebab itulah kita selalu baca, selalu kita doa. Kan? Jadi akan bertambah lagi yakin dengan hadis-hadis pesanan Nabi SAW. Maka setiap kali akan kita amalkan selepas ini, kita akan bertambah lagi yakin insya-Allah. Okey, sebelum habis, saya nak baca di sini ma yustafadu minal hadis. Selalunya kita tak baca sangat, kita hanya hurai apa yang ada. Sekarang ni kita nak baca apa yang disusun oleh pengarang ini untuk tajuk malam ni. Yang pertamanya, apa yang kita boleh belajar dari dua hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Malik Al-Asy'ari dan hadis Jabir bin Abdullah. Yang pertama, perkara yang kita boleh ambil faedah ataupun manfaatnya, yang pertamanya, dawamu dzikrillahi sababun lihifdzil 'abdi min makri syaitani wa kaidih wa kadza minal hawajisi wal wasawis. Maksudnya senantiasa ataupun mudawamah, istiqamah ataupun berlangsungnya kita zikrullah. Kita senantiasa zikrullah ini menjadikan sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, pelihara kita daripada apa
apa sahaja helah dan tipu syaitan dan juga daripada bisikannya. Apa yang saya sebut ni ada sebut dalam ni. Jadi bila kita banyak zikrullah, insya-Allah akan membantu memelihara kita, menjaga kita daripada kita terikutnya syaitan, bisikan syaitan dan juga kita terikutnya tipu-tipu syaitan. Apa sahaja insya-Allah dengan zikir-zikir inilah Allah pelihara dan Allah jaga kita. Dan sebaliknya, kalau orang itu mungkin kadang-kadang ada masanya dia sangat terlalu sibuk. Sibuk sampai dia tak sedar diri dia sibuk. Tak sedar diri yang dia ni nak kena baca bacaan-bacaan tertentu, amalan-amalan tertentu, perisai sebagai perisai kan. Bila dia lupa, maka di situlah mungkin akan menjadi punca kadang-kadang cepat dia sakit, mudah dia nak terkena itu dan ini, mudah nak lemah badan. Kita kena ingat, dawaul qalbi, rawatan hati ataupun rawatan rohani kita adalah zikrullah. Zikrullah. Ingatlah, waktu itu mungkin antara asbab yang paling besar utamanya itulah mungkin kita kurang zikir Allah disebabkan kita sibuk dengan urusan-urusan tertentu. Okey, yang kedua. Al-ghaflatu 'anil dzikri tariqu muwasalati li musyarakati syaitani fil mali wal ahli wal walad. Baru saya sebut. Saya belum baca lagi ni. Saya sebut dah. Al-ghaflatu 'anil dzikri, bila kita lalai zikrullah, maka dia akan membawa kepada untuk kita kongsi segala-segalanya dengan syaitan. Sama ada harta kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita. Jadi kalau kita lalai, kita tak banyak zikir, kita kurang zikir, kurang amalan bacaan ini, menjadi asbab utama untuk kita share dan juga kita kongsi apa sahaja yang kita ada, yang kita miliki dengan syaitan. Harta kita, ahli keluarga kita dan juga anak-anak kita. Ini ambil daripada hadis tadi dah. Bila kita tak zikir, syaitan masuk rumah kita, dia kuasa rumah kita. Bila kita tak zikir waktu makan, syaitan boleh kuasai makanan kita, dia boleh ganggu makanan kita. Jadi bila kita banyak kurang zikir ni, kita dah kongsikan sebahagian kehidupan kita untuk syaitan kontrol, kawal dan kacau. Yang ketiga, masyru'iyyatu ilqa'is salam 'inda dukhulil manzil, manziluhu aw manzil ghairihi. لعموم قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Disyariatkan ataupun disyarakkan untuk kita memberi salam kepada sesiapa sahaja ketika kita masuk rumah, sama ada rumah kita ataupun rumah selain daripada rumah kita. Di umumi qaulihi ta'ala, dengan hadis dengan dalil umum firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan, apabila kamu memasuki mana-mana rumah, fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam untuk diri kamu dan untuk semua. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah, sebagai salam daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkat dan yang baik. Jadi di sini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pun dah mengajarkan kita apabila kita nak masuk rumah, sama ada rumah kita ataupun rumah yang lain, kita kena beri salam. Ini yang kita belajar. Selain daripada rumah kita pun, rumah orang pun sebagai adab untuk kita masuk rumah tu mesti nak kena minta izin. Dan cara kita nak minta izin, kita beri salam. Assalamualaikum. Kita beri salam. Assalamualaikum. Yang pendek sudahlah. Assalamualaikum. Nak panjang pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi orang Melayu kita Assalamualaikum. Assalamualaikum kan? Itu tak apalah, ikutlah. Melayu pun tak apalah. Yang penting makna tu ada. Ya. Cuma adabnya beri salam 1, 2, 3. 3, jangan lebih daripada 3. Ada ulama mengatakan 3 kali dah cukup. Kalau dia tak buka juga, kita datang balik semula. Dan banyak lagi lah kalau kita nak belajar cara adab. Kita nak berdiri depan pintu, sebelah pintu. Jangan direct depan pintu, bila buka terus nampak. Jangan duduk depan-depan. Dan kalau rumah tu memang kita rasa akan dibuka oleh perempuan, maknanya kita nak kena duduk sebelah
Dan bukan kita menghadap ke pintu beri salam, tak semestinya mata kita terus nak tengok apa yang ada dalam rumah. Ada juga ni tabiat orang kadang-kadang. Dia betul-betul duduk kat tengah-tengah pintu. Bila buka sikit je terus mata dia nak intai apa yang ada ke dalam. Kalau boleh dia nak masukkan biji mata dia tu nak tengok apa kiri kanan yang ada di dalam rumah itu. Ada juga orang macam tu. Itu betul-betul melanggar sunnah. Sunnah Nabi SAW, jangan kita ittilak, jangan kita cepat tengok apa yang dalam rumah. Sampai diberi izin untuk masuk, barulah kita tengok apa yang ada dalam rumah. Kalau boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, kena patah balik. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Dalam surah Nur kita boleh baca adab-adab macam mana kita nak beri salam, macam mana kita nak minta izin untuk masuk rumah orang selain pada rumah kita. Ada dalam Allah Subhanahu Wa Taala ada susunkan ada adab di dalam surah An-Nur, kita baca di sana insya-Allah. Jadi di sini yang ada kaitan dengan kita beri salam kepada sesiapa yang ada dalam rumah, sama ada rumah kita ataupun tidak. Yang seterusnya yang keempat, tahiyatul Islam kulluha khair lianna Allah wasafaha bi awsafin jamila wa hiya untuk kita beri salam ini, dan salam ini salam yang spesialnya dalam agama Islam, semuanya baik. Bandinglah dengan agama-agama yang lain, kebanyakannya agama yang lain sebahagiannya baik dan kebanyakannya tak baik. Saya pun tak pandailah salam-salam dalam agama lain ataupun dalam bahasa lain, bangsa lain tu. Tapi kalau dalam Allah bahagian salam dari dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini semuanya baik. Anna hadhihi tahiyyah min indillah. Yang pertamanya, salam-salam ini bukan dari kita. Salam-salam yang kita bagi assalamualaikum itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita minta dari Allah. Betul tak? Kita beri salam, setiap kali kita beri salam tu kita minta dari Allah sebenarnya. Kita bukan beri salam kita yang beri salam. Kita nak kena faham tu. Kita memberi salam, bukan kita yang beri salam. Macam mana tu? Kita memberi salam, bukan kita yang memberi salam. Macam pelik. Maknanya, kita beri salam, bukan kita yang menentukan keselamatan itu untuk orang yang kita beri salam tu. Kita minta dari Allah untuk selamatkan orang tu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Itu terjemahan. Makna apa selamat sejahtera ke atas kamu? Ya Allah, berikan selamat sejahtera ke atas saudara yang saya beri salam ni. Saya memohon dalam beri salam tu, saya meminta keselamatan itu dari Allah untuk kamu, wahai saudara. Sebab itu jawab salam tu wajib. Sehalus bahasa dan orang kata sejernih kata ataupun sesusun makna yang kita susun tu sangat-sangat cantik. Cuba kita bayangkan, orang datang jumpa kita dan doa dengan bahasa yang indah, dengan cara yang sangat sopan, kan, doa kepada kita. Apa tindak balas kita? Kita amin, terima kasih, Masya Allah, terima kasih, tolong doakan saya, kan. Selalunya inilah respon dan tindak balas kita ataupun reaksi kita sebenarnya. Sebab itu, al-jaza'u bil ihsan, kita membalas dengan baik itu, ikut apa yang kita terima tadi. Kita terima baik, kita balas dengan baik. Sebab itu salam, bila orang bagi salam, wajib kita waalaikumsalam, kita nak kena jawab sama salam ataupun lebih daripada itu sebab dia dah mula baik untuk kita. Makna dia, Assalamualaikum, ya Allah berilah keselamatan, kesejahteraan kepada saudara yang di depan saya ini. Jadi kalau orang yang tak berjawab salam, macam mana keadaan dia agaknya? Orang duduk susun bahasa, orang duduk doa baik-baik khusus untuk kita. Kita buat tak tahu je kan. Itu kurang adab tu. Kurang sangat-sangat adab dan kurang sangat-sangat ajaran Islam. Islam tak mengajarkan kita membalas buruk terhadap yang baik. Mesti kita nak membalas baik dengan apa yang dilakukan kebaikan ke atas kita. Okay. Annaha mubarakah. Yang keduanya, beri salam itu baiknya dan juga sempurnanya mubarakah. Berkat. Siapa yang cakap berkat? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Mubarakatan. Salam-salam yang kita beri ni, yang kita beri salam sesama kita ni, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lishtimaliha 'ala as-salami war-rahmati wal-barakah. Sebab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam ni ada selamat, ada rahmat Allah, ada berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bagi tirah salam yang sempurna. Bab salam saja pun kadang-kadang bila kita baca, kita hurai begini dan kita baca dalam buku, dia akan menghidupkan makna-makna yang pernah kita dengar, pernah kita belajar, pernah kita tahu dan kita dah lupa. Sebab itu sangat-sangat membaca ni, sangat-sangat menghidupkan otak kita. Dia menggerakkan fikiran kita. Orang yang kurang membaca, otak dia akan beku. Orang yang tak suka membaca, otak dia nanti sepatutnya berfungsi baik tapi kurang berfungsi. Betul tu. Memang kita akan terasa pada diri kita lah. Bila kita baca sedikit je, macam malam ni, kita baca sikit apa yang disusun oleh pengarang ni, kita akan lebih faham dan lebih jelas apa yang kita bincangkan bersama. Poin yang ketiga, salam ini adalah baik, annaha tayyibah. Disebutkan dalam ayat ini tayyibah. Tayyibatun baik. Baik apa? Tatibu bihan nufus wa tajlibul mawaddah wal hubb bainal muslimin. Baik itu untuk apa? Baik untuk diri kita ataupun untuk dalaman kita, nufus, jiwa kita, rohani kita, hati kita, perasaan kita. Kita akan terasa baik bila kita beri salam kepada orang dengan ikhlas. Wa tajlibul mawaddah. Dan kalau keluar daripada kita dengan secara ikhlas dan kita terasa ini betul-betul kita keluarkan kata-kata salam, doa-doa dalam salam ini dan kita tujukan kepada orang yang mendengar ini, tajlibul mawaddah. Maka orang yang mendengar dan menerima salam ini, dia pun akan timbul sifat kasih sayang kepada kita. Sebab kita beri salam. Betul tak? Dan dia akan hidup tu, perasaan tu. Dan sebaliknya, kalau kita tak bagi salam, daripada orang itu tak ada apa-apa dengan kita, kadang tiba-tiba sebab kita tak bagi salam, dia akan terasa sesuatu. Kenapalah dia tak bagi salam? Dia tak suka aku ke? Ataupun saya ada buat salah dengan dia ke? Jadi benda tu dia akan pergi ke arah yang tak baik. Itu yang tak selamat tu. Wal hub bainal muslimin. Dan juga bila kita beri salam kepada semua orang, sama ada yang kita kenal ataupun tidak kenal, maka akan timbul kasih mesra sesama kita sebagai seorang orang muslim dan muslimah. Masya-Allah. Poin yang terakhir, saya tak nak panjang lagi. Poin yang terakhir, dhahabal ba'du ila qaul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin inda dukhulil baiti idza kana ghairi maskun. Tadi siapa yang sebut tadi? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Di sini dia sebut dhahabal ba'du. Berkata sebahagian ulama. Jadi maknanya ini tak diambil dari Nabi SAW. Pengarang ini sebut dhahabal ba'du. Sebahagian daripada ulama ataupun orang berkatalah ataupun bacalah assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Selamat sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik-baik. Inda dukhulil manzil, inda dukhulil bait, ketika masuk ke rumah. Idza kana ghairu maskun, apabila rumah itu tiada orang, tiada didiami seorang ataupun tak ada orang dalam rumah tu, maka kita bacalah doa assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita faham di sini sama ada rumah tu langsung tak ada orang, memang daripada awal lagi tak ada orang, kita tiba-tiba kita masuk rumah tu, bacalah doa ini ataupun salam-salam ini, ataupun kebetulan rumah tu memang ada, tapi waktu kita masuk tu tak ada. Kebetulan mungkin ahli keluarga rumah tu, ahli keluarga kita keluar, kosong rumah tu, kita baca juga. Jadi selalunya assalamualaikum. Kalau kita tahu kata ada rumah, ada orang, jadi tujukan assalamualaikum. Tapi bila kita tahu memang tak ada rumah, kita balik seorang-seorang, yang lain semua belum balik lagi, bacalah doa ini assalamualaikum. Sebab itu tak ada kum alaina. Beri salam ke atas kami. Kami maknanya saya dan semua ahli keluarga dan semua-semua. Wa ala ibadillah salihin, dan ke atas siapa hamba Allah yang soleh yang ada dalam rumah tu. Masya-Allah. Okey.
Oh, ada lagi. Ada satu lagi yang baik ni. Yang keenam, min barakati qawli hadha dzikr anna qailahu dhaminun 'ala Allah. Antara barakah dan juga kelebihan zikir ini, zikir mana? Zikir yang kita baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna tadi, doa yang ketika masuk rumah. Apa fadilatnya atau kelebihannya? Anna qailahu, orang yang membacanya, siapa yang mengamalkan dengan zikir yang diajar oleh Nabi tadi, dhaminun 'ala Allah, dijamin. Dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sahibu dhamanin. Maknanya dia dapat jaminan dari Allah, yahfazuhu Allahu wa yar'ah. Allah akan jaganya dan Allah akan peliharanya. Fadlan minhu wa karama. Maknanya Allah Subhanahu wa taala pilihnya, Allah Subhanahu wa taala berikan hifzullah, jagaan Allah dan riayatullah, peliharaan Allah itu Allah Subhanahu wa taala utamakan ataupun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membaca zikir ini. Jaa fil hadis. Seperti mana ada dalam hadis, disebut dalam hadis, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. 3 golongan Allah jamin. Ini kita boleh faham lebih lagi dan kita insya-Allah berpegang dengan hadis ini. In 'asha ruziqa wa kufiya. Apabila dia hidup, 3 golongan ini kalau dia hidup, ruziqa akan diberi rezeki yang halal barakah, kufiya dan dalam hidupnya dia mencukupi dan memadai dengan apa yang Allah bagi. Wa in mata adkhalahul jannah. Dan apabila mati orang ini, Allah akan masukkannya dalam syurga. Siapa mereka itu? 3 golongan itu. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam huwa dhaminun 'ala Allah. Menarik hadis ni. Orang yang pertama ataupun golongan yang pertama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada soalan? Ni Kak nak tanya, kok saat ni Ustaz kata tu, boleh nak tanya. Apabila hidup diberi, apabila hidup diberi rezeki yang halal barakah, dan wakufiya dan dicukupi dengan apa yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala beri apa dia cukup. Dia tak tamak, dia tak mencari yang lebih-lebih. Ini penting dalam kehidupan kita ni. Ada orang itu tak cukup-cukup. Kita nak orang itu cukup dengan apa yang ada. Qanaah tu sifat. Qanaah tu cukup dengan apa yang ada, tak perlu nak tamak lebih-lebih. Sebab yang lebih-lebih tu belum tentu lagi selamat. Okey. Wa imma ya. 3 kasa diberi rezeki yang halal lagi barakah, wa kufiya dan dicukupi apa yang ada. Dengan apa yang ada, dicukupi dengan apa yang ada. Wa kufiya. Wa imma ta'adkhalul jannah. Okey. Golongan yang pertama, man dakhala baitahu fasallam. Golongan ini sesiapa yang masuk rumahnya dan beri salam. Orang beri salam ni dalam hadis ini lebih khusus daripada baca doa lagi. Tapi baca doa tu lebih baiklah. Baca doa dan juga zikir dapat kedua-duanya. Baca doa, zikir tu dan juga beri salam, kedua-duanya sunnah Nabi. Tapi dalam hadis ni dia tujukan orang yang selalu masuk rumahnya dan memberi salam. Orang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, wa man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan sesiapa keluar dari rumahnya menuju ke masjid, ke rumah Allah, maka orang ini termasuk dalam 3 golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sekiranya dia hidup, rezekinya halal dan juga dicukupi dengan apa yang ada. Dan kalau mati, insya-Allah Allah masukkannya dalam syurga. Okey, golongan yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Dan golongan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan sesiapa yang keluar di jalan Allah. Di jalan Allah ini lebih khususnya jihadlah. Orang keluar berjihad. Sebab selalunya dalam hadis Nabi, man kharaja fi sabilillah
Maknanya dimaksudkan yang makna lebih tinggi sekali, lebih nombor satu sekali, iaitulah orang keluar berjuang, orang keluar berjihad di jalan Allah semata-mata kerana Allah. Dan mungkin orang fi sabilillah ini orang keluar semata-mata kerana Allah, contohnya keluar menuntut ilmu, contohnya keluar menziarahi, contohnya keluar kerana Allah, apa saja amalan-amalan yang diredha disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Tapi lebih makna yang tepatnya ini golongan yang ketiga ini adalah golongan fi sabilillah, ini orang yang berperang di jalan Allah. Tiga-tiga golongan ini kita rasa-rasalah mungkin ataupun tidak. Ya? Mungkin ataupun tidak maknanya boleh tak kita tergolong? Ada peluang tak kita tergolong? Kalau tengok pada makna macam insya-Allah. Kan, yang pertama, yang kedua tu, dan yang ketiga mudah-mudahan insya-Allah. Kita rasa tak ada mustahil lah bagi kita layakkan ataupun usaha masukkan diri kita dalam golongan-golongan ini. Masya Allah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW sebenarnya ganjaran yang dijanjikan itu sangat-sangat tinggi. Tinggal kita amalkan sahaja. Tinggal kita buat sahaja dengan yakinnya. Bila kita ada sandaran, kita ada ilmu, kita ada tahu hadis ini datangnya dari mana, sahih ke tak sahih, maka kita akan lebih yakin. Kalau tengok hadis ini, nota kakinya nombor 2, akhrajahu Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban, kitab Ibnu Hibban, jilid yang kedua, muka surat yang ke-251. Rakam hadisnya, nombor hadisnya 499. Dan juga wabinahwi Abu Dawud. Tengok. Abu Dawud pun keluarkan hadis ini dalam kitabnya Kitabul Jihad. Kitab Jihad. Sebab itu makna yang ketiga itu lebih kepada orang yang berjihad. Masya Allah. Okey, kita boleh faham ya? Okey, sekejap . Ini ada gangguan sikit di belakang ni, sekejap. Okey. Okey. Jadi kita faham tadi, tiga golongan tadi, mudah-mudahan insya-Allah kita usaha dan cuba dapatlah kita istiqamah insya-Allah. Dan makna yang ketiga, faedah yang terakhirnya saya dah sebut tadi, idza kana fil baiti aiqadun wa niyam. Apabila dalam rumah tu ada yang tidur dan ada yang tak tidur, maka biar salam itu jangan kuat sangat sampai mengganggu orang yang sedang rehat. Alhamdulillah, 7 faedah yang kita baca yang dikeluarkan oleh pengarang ini ataupun syekh ini, semuanya sangat-sangat bermanfaat untuk kita faham dan kita amal insya-Allah. Jadi kembali kepada hadis kita ataupun zikir kita pada malam ini, ada apa-apa nak tanya, soalan? Nampaknya kita belajar satu zikir saja. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nak baca wa ala Allahi rabbina tawakkalna pun boleh. Ustaz, boleh Mak Tia tumpang tanya? Okey. Silakan. Kita tak betul hafal sangat. Benda ni bukan baru. Pada negeri Islam. Tapi kita tak menghafal sangat dia punya makhraj. Macam mana Ustaz? Macam mana? Itu nak belanja teh tarik tu, lepas tu boleh. Tak ada masalah. bukan saya. Orang yang kita nak belajar tu lah. Siapa-siapa. Saya kalau nak belanja saja je, saya duduk jauh tak dapat apa. Maknanya soalan Mak Tir tu, siapa-siapa yang tak lancar, insya-Allah mungkin sementara ni cuba kita ambil makna dia, baca dulu. Dan tak salah pun kalau kita salin dalam buku nota kita baca buka. Dan tak salah juga mungkin kita snap, screenshot dalam handphone kita, dalam telefon kita, buka baca. Tak salah pun, tak ada orang nak ketawa kita, tak ada orang nak salahkan kita. Itu yang lebih
berkesan sebab kita mencuba betul-betul bersungguh-sungguh untuk kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Dan mungkin dengan susah payah kita macam tu, lebih barakah dan lebih mudah untuk kita dapat istiqamah. Kita dapat lancar. Daripada kita mengharap sahaja kan, kita bagi alasan je, saya tak pandai Arab lah, orang lain, lainlah orang lain, lainlah orang lain. Pandai Arab tu boleh lah baca pelik-pelik. Saya cukuplah dengan doa yang dulu-dulu, yang biasa-biasa cukuplah. Kalau memang kita selalu bagi alasan begitu mencukupi, kita tak ada penambahan. Tapi bagusnya Mak Tia dah tanya, saya jawabnya usaha. Walaupun panjang, walaupun pendek, buat dengan cara yang kita mampu. Kalau mulakan dengan bahasa Melayu dulu, ataupun kita mula dengan tengok dulu, sementara kita nak lancar. Jadi berapa kali kita nak masuk rumah, berapa kali kita nak keluar rumah, banyak kali masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Dah banyak kali dah ulang. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kelancaran. Akhirnya tak perlu nak tengok lagi, kita boleh baca. Amin. Amin insyaAllah. Terima kasih. Sama insyaAllah. Okey, ada siapa-siapa nak tambah lagi ataupun soalan? Ustaz, kalau kita pergi ke tempat yang baru ataupun kita duduk hotel ke benda ke, kita bagi salam dulu ke kita baca auzubillahi wa qudrati misali ajidu ansi. Wa uhadhirna. Okey. Kita baca kita macam mana? Okey, mana-mana tempat yang kita tak jinak, kita tak biasa ataupun diri kita ni tak selalu. Memang perlu dengan doa-doa selain daripada doa-doa ini, kita kena tambah lagi lah doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru a'udzu bikalimatillahi tammat. 3 qul al-Fatihah. Ayat kursi, 2 ayat akhir Baqarah. Semua tu tak salah kita baca sebab tempat itu kita tak biasa dan kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Ya. Jadi bila masa je kita boleh baca waktu tu, tapi waktu awal masuk tu kita gunalah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dengan doa ini pun dah insya-Allah sebahagiannya kita dah selamat. Tinggal lagi kita nak tambah lagi kok-koknya lebih kuat lagi dan lebih ramai lagi dak yang tunggu nak ganggu tu, tunggu nak kacau, maka tambah lagi lah bacaan-bacaan tu insya-Allah membantu. Jangan sesekali, kadang-kadang kita ni terlampau semangat kan, kadang-kadang bukan mengata siapa lah, kadang-kadang kena pada diri sendiri juga. Tang-tang kadang-kadang dapat bilik tu macam selesa sikit, dah tak ingat Allah dah tak ingat Tuhan, orang kata terus masuk, terus nak lompat ke atas katil ke apa ke, itu semuanya salah langkah. Nanti bila ada apa-apa nanti memang terkena. Kadang-kadang Allah nak uji melalui gitu. Macam tadilah al-ghaflah tu tadi, lalai dan lupa. Bila kita lupa nak zikir Allah, maka kita dah buka ruang untuk syaitan kacau kita. Buka ruang sebahagian hidup kita, syaitan dah kawan. Bila syaitan menguasai kehidupan kita, makan minum kita, tempat tinggal kita, maka dia buat ikut suka dia lah. Dia nak kacau kita ke, dia nak ganggu kita ke, dia nak buat kita dia macam orang tak betul ke, memang kita dah bagi laluan untuk dia kawal kita. Itu masalah besarnya kalau kita lupa Allah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Ada apa-apa lagi nak tambah? Insya-Allah. Soalan ke apa ke semua okey? Okey, alhamdulillah kalau tak ada apa-apa, saya nampak insya-Allah dah cukup untuk malam ni. Dan minggu depan saya rasa kita dah tak ada dah kelas ibadat tauliah, kita nak kena gantung dan kita cuti dulu, tangguh dulu sebab minggu depan insya-Allah Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan. Waktu ini mungkin kita dah solat tarawih insya-Allah sama-sama di tempat masing-masing insya-Allah. Doakanlah semoga Allah selamatkan dan juga sampaikan kita bertemu Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah semuanya insya-Allah. Ustaz, satu Mak Tia nak tanya. Satu je. Ya, silakan. Masa contoh satu bagi Mak Tia lah. Pergi keluar rumah, tak ada siapa dalam rumah. Sebelum nak tinggal rumah tu saya pasang ayat-ayat suci Al-Quran daripada pada apa ni, tip-tip yang ada ayat kursi atau ayat-ayat Quran. Macam mana tu, okey ke Ustaz? Okey. Sebenarnya menghidupkan suasana rumah itu dengan dibacakan oleh CD, kaset ke ataupun apa-apa, thumb drive ke ataupun laptop ke, tab ke. Sebenarnya perbuatan itu mengingati kita sahaja.
Dia mengingati supaya kita yang baca. Bukan dia yang baca tolong kita. Dia tak menempati tempat yang kita sendiri yang baca. Saya harap fahamlah. Maknanya Faham. kita bacalah, kita bukalah CD tu 24 jam. Kalau kita langsung tak pernah baca, tak ada makna pun. Dia syaitan, dia takkan ganggu CD tu. CD tu dah selamat. Lagi-lagi syekh-syekh yang baca tu memang dia selamat pun, bukan dia ada ke situ. Ya, Tapi ya, ya. kita buka tu tak salah. Kita buka untuk kita ingat, oh kita pun nak kena baca macam tu. Itu sepatutnya yang kita kena faham. Kenapa kita perlu juga selama sekali-sekalanya, maknanya dalam masa ke semasa, kita buka Quran, kita dengar Quran, kita buka zikir-zikir, ruqyah ke apa ke kan. Kita buka tu bukan kita serahkan kerja tu kepada CD tu. Dan kita duduk diam je kan, macam raja kan. Itu salah orang tu. Kadang-kadang salah orang tu, dia kata, saya ni di rumah saya ni 24 jam Quran tak berhenti-berhenti. Macam mana ada juga gangguan. Yelah, syaitan yang nak ganggu tu, dia memang tak ganggu orang yang tengah baca Quran tu, dia ganggu orang yang tak baca Quran tu lah. Kamu lah tak baca. Kalau kita baca juga, kita baca sambil kita dengar, insya-Allah seseorang yang zikir itu macam tadilah. Dia akan membuka ruang untuk Allah jaga dan dia akan menjadikan sebagai asbab untuk dia jauh daripada segala tipu hela syaitan, bisikan syaitan, apa seperti mana kita baca Syekh sebut tadi. Terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah. Kepada yang selalu amal buka CD tu, kena perbetulkan balik. Jangan serahkan CD buat kerja, kita duduk diam. Salah. Jadi betul hidung kita. Salah tu. Maaf Okay. Ustaz, nak tanya lagi satu Ustaz. Ya, boleh ajar. Kalau contohnya saya kalau nak tidur, saya suka dengar ayat-ayat suci Al-Quran tu berkumandang seperti saya mainkan sampai saya tertidur. Adakah itu macam mana Ustaz? Okey, itu sebenarnya itu ada khilaf lah. Ulama-ulama mengatakan tak ada hormat kepada Al-Quran sebab Al-Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran maka hendaklah kita dengar. Dan sekarang ni kita jadikan sebagai Quran itu mendodoi kita. Dah kita niat kita macam tu. Saya suka mendengar sambil-sambil saya nak tidur. Seolah-olah dia ulik kita, dia dodoi kita sampai kita tidur. Jadi tujuan dengan Quran itu dah kelain pula. Itu sebenarnya larangan sebahagian ulama mengatakan tak boleh kena dengan niat itu. Tapi kalau kita tukar niat sikit, ya, saya selalu buka Al-Quran sebelum saya tidur supaya suasana itu suasana Al-Quran dan sementara saya tidur saya pun baca sama-sama. Insya-Allah itu ada baik. Kita pun baca juga. Ustaz bukan niat untuk mendodoi tapi macam tak dengar tu macam rasa lain gitu Ustaz. Tak ada, Jaja, saya tak kata pun aja buat macam tu. Saya dah bagi dua situasi. Situasi yang tak bolehnya kalau diniatkan mendodoi. Kalau situasi yang kedua, kalau aja dan duduk dalam situasi kedua, insya-Allah baik. Maksudnya kalau tak dengar tu terasa kosong jiwa. Kalau tak dengar tu terasa macam tak selesa. Jadi insya-Allah kita dengar tu untuk nak menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir Allah ini dapat menenangkan hati kita, maka itu baik. Jadi bacalah, dengarlah sementara kita tidur tu kita boleh baca sama-sama, dapat pahala mendengar, dapat pahala membaca insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita kongsikan pada malam ini bertambah lagi ilmu, bertambah lagi pencerahan dan penjelasan dan juga didoakanlah insyaAllah sedikit walaupun sedikit yang kita belajar sebenarnya banyak. Tapi apa yang kita boleh dapat tangkap, dapat kita amal walaupun dapat sedikit, insyaAllah itu yang kita harapkan. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. InsyaAllah walaupun sedikit kita dapat, lebih baik daripada belajar tak berhenti-berhenti. Ada orang tu tak sebut siapalah. Belajar memang tak pernah miss. Mana-mana kelas dia duduk depan. Mana-mana kuliah dia lah antara yang tersenarai. Memang yang terawal. Hebatnya. Tapi kalaulah tak ada perubahan, tak ada tambah amal, hanya tambah kelas sahaja, itu yang kita tak nak. Banyak masa, bukan terbuang, banyak masa digunakan untuk kerja kuliah sana, kerja kelas sini, tapi penambahan untuk kita nak tambah amalan harian kita tak ada, hanya kita ambil tahu saja, itu sangat-sangat rugi dan kita takut pula ditanya ilmu yang kita belajar amal ataupun tidak. Ilmu pun akan ditanya juga, kita belajar tapi tak beramal,
akan ditanya juga tu. Jadi biarlah kita belajar sedikit, amal pun ada. Daripada belajar banyak, tak ada amal. Mudah-mudahan insya-Allah tergolong kita dalam golongan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang kita belajar ini dimanfaatkan dengannya insya-Allah. Sebagai penutup kelas kita pada malam ini, sekiranya sepanjang kelas kita, sebab mungkin itu esok kelas last tajwid, lepas tu last kahfi untuk bulan puasa, sebelum rehat, rehat sebelum bulan puasa ni lah. Untuk kelas tahsin muslimat dan juga ibadat qauliyah muslimat ni mungkin minggu ni terakhir. Sekiranya tak ada kelas akan datang lagi. Sepanjang kelas saya kendalikan dan saya bersama muslimin, muslimat dan qari'ah semua ni. Sekiranya dan bukan sekiranya lah, banyaknya ada salah silap saya adalah kelemahan itu, kelemahan diri saya, dan mohon Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan minta maaflah atas segala kekurangan itu. Sekiranya ada manfaat, insya-Allah kita sangat-sangat harapkan manfaat itu dapat kita amalkan dan juga dapat kita hargainya dan kita teruskan istiqamah dengan apa yang Allah berikan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan wa imanan sadiqan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min 'ainin la tadma', ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Ustaz, bila pergi Singapura? InsyaAllah Sabtu ni insyaAllah. Okey. Semoga selamat semuanya. Amin insyaAllah. Dah balik. Ustaz InsyaAllah. berapa lama di Singapura Nak Ustaz? ikut ke budak kecil tu? Saya sebulan aja, sama macam tahun sudah insyaAllah. Hari kedua baru balik. Hari kedua. Okey. InsyaAllah. Kita boleh tengok Ustaz itu yang bungsu ke Ustaz? Ini yang atas bongsu. Yang bongsu ni yang kacau ni. Ni botak ni. 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 Dia nak kena tinggal ni sebulan ni. Anak-anak Ustaz teringat saya kecil-kecil dulu semua kepala macam gini botak. Itulah. Anak-anak saya didikan, kami didikan macam tu. Arwah ayah saya memang tak